bersama dengan Dr. Delaila binti Roslan, seorang pakar perubatan kesihatan awam bahagian perkembangan kesihatan awam KKM. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Boleh dengar ke? Boleh doktor. Sihat hari ini? Okey, alhamdulillah. Suara yang cukup bertenaga doktor. Okey doktor, kalau kita lihat berita yang saya bacakan sebentar tadi, negatif COVID-19 bukan bermakna tiada risiko. Ini adalah laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma pertamanya, apabila seseorang itu dijangkiti COVID-19, apa yang berlaku kepada sistem imunisasi pesakit tersebut selepas sembuh? Okey, kita kena faham dulu ya, pertama sekali bahawa coronavirus ini adalah satu ataupun SARS-CoV-2 virus ini adalah satu penyakit COVID-19, penyakit yang sangat baru dan masih lagi evolve ataupun dia dinamik lah. Dinamik tu maksudnya sentiasa boleh berubah. Jadi mungkin sekejap kita kata macam ni, kemudian kita akan kata terdapatnya satu update kajian lah. Jadi apabila untuk soalan itu tadi, apa yang berlaku kepada seseorang yang dijangkiti coronavirus ataupun COVID-19 ini adalah secara amnya untuk semua penyakit pun yang mana apabila virus memasuki badan kita, maka dia akan ada proses-proses yang menyebabkan bila ada virus ke dalam badan, imun sistem kita ataupun proses ketahanan badan kita akan melawan. Jadi bukan sahaja untuk COVID-19, apa juga penyakit ataupun virus baru ataupun virus yang masuk ke dalam badan kita, dia akan secara automatiknya akan melawan virus tersebut. Jadi di situ akan berlakulah pembentukan imun sistem ataupun ketahanan badan lah, macam askar-askar lah untuk melawan virus-virus yang baru masuk ke dalam badan kita ini. Jadi bila untuk COVID-19 ini, kebiasaannya dia melawan bahagian pernafasan kita. Dia akan masuk melalui hidung, mulut, kemudian terus ke bahagian trakea, dan kebiasaannya ataupun dalam kes-kes yang ada ini, dia mainly tertumpu kepada paru-paru. Jadi di situ yang terdapatnya masalah pneumonia itu. Apabila seseorang dijangkiti COVID-19 ini, dia boleh mendapat pneumonia lah kepada ekstrim jangkitan paru-paru ataupun radang paru-paru. Jadi apa yang berlaku setelah virus ini masuk ke dalam badan kita dan mengambil masa dalam sekitar 2 ke 14 hari yang kita panggil inkubasi ataupun jangka masa inkubasi itu, yang mana badan kita mula melawan virus tersebut. Jadi dan di situlah apabila dia melawan virus tersebutlah kita mula menunjukkan simptom seperti demam, batuk kering, susah nak bernafas itu ya, dan apabila telah wujudnya ketahanan ataupun sel-sel ketahanan badan, antibody lah yang kita panggil antibody ini, maka itulah yang akan membantu untuk melawan virus. Jadi kebanyakan kes-kes dalam sekitar 80% dia antibody ini cukup untuk melawan virus tersebut dan dia akan sembuh. Jadi 80% dia hanya mendapat mild simptom lah, simptom yang dan gejala yang ringan sahaja. Tetapi mungkin bagi setengah kes dalam 14 ke 20% itu yang akan menyebabkan antibody itu dengan lebih kita panggil melawan bukan saja virus tapi juga boleh melawan sel-sel paru-paru pula, yang menyebabkan berlakunya keadaan yang lebih kritikal seperti pneumonia dan sukar bernafas, dan di situlah memerlukan bantuan pernafasan. Jadi secara amnya bila ada virus COVID-19 yang masuk dalam badan kita, akhir sekali proses itu akan terbentuklah antibody ataupun sistem ketahanan diri dalam badan kita. Dan antibody inilah yang sering dipersoalkan, adakah dia akan duduk lama ataupun sekejap sahaja. Itu yang kita belum pastilah untuk COVID-19 ini. Maka sebab itulah berbalik kepada soalan asal, adakah kita masih boleh dijangkiti COVID-19 ini walaupun telah sembuh. Baik doktor, mereka yang telah disahkan negatif daripada wabak ini ataupun kumpulan pertama yang telah pun di-discharge tu, apakah perkembangan mereka terkini? Kemudian apa SOP yang perlu diikuti oleh mereka? Adakah sebarang ubat diberikan oleh KKM kepada mereka yang negatif ini?
Okey, kepada kes-kes yang telah pun disahkan negatif, maka telah melalui proses yang secara menyeluruh untuk memastikan sampling mereka itu negatif. Jadi telah diulang 2 kali dan juga telah dilihat secara keseluruhannya, secara klinikalnya mereka itu telah sembuh, bukan saja berdasarkan sampling. Jadi mereka ini dibenarkan pulanglah. Okey, kita selalu nampak kan apabila Datuk DJ kita membuat pengumuman kan, maka mereka itu dibenarkan pulang, tetapi mereka perlu untuk terus dikuarantinkan di rumah. Maksudnya mestilah terus berada di rumah, dikuarantinkan selama another 14 hari lagi. Kerana apa? Kerana kita masih lagi belum pasti sama ada adakah mereka ini boleh mendapat jangkitan semula. Inilah yang saya jelaskan tadi, disebabkan oleh coronavirus ini masih lagi merupakan virus yang baru yang sedang dikaji. Jadi kita tiada kepastian sama ada ketahanan ataupun antibody immune system yang wujud dalam badan mereka itu sama ada ia lifelong. Maksudnya lifelong ni adalah adakah ia selama-lamanya, maksudnya bila seorang dijangkiti dan dia tak boleh dijangkiti lagi, itu kita tak pasti. Masih belum ada kajian yang banyak dan kukuh untuk menyatakan sedemikian. Jadi sebab itu kita memastikan mereka ini walaupun telah sembuh untuk terus berada di rumah dan dikuarantinkan dan mengamalkan langkah-langkah yang kita sering utarakan kepada masyarakat lah, iaitu Kementerian Kesihatan utarakan kepada masyarakat seperti membasuh tangan dengan kerap, menjaga social distance. Kerana sekarang ni satu lagi yang kita tahu, kes juga walaupun tidaklah naik dengan mendadaknya, tetapi masih wujud dan terdapat juga kluster-kluster baru. Jadi kita bimbang kalau mereka interdah masih boleh mendapat ataupun jangkitan semula. Itu yang kita bimbanglah, sebab kita tiada kepastian sama ada immune sistem mereka itu lifelong ataupun sekejap sahaja. Ya. Terima kasih doktor. Itu adalah satu perkembangan yang cukup menarik tentang pengetahuan kita tentang bagaimana seorang yang telah negatif ada kemungkinan untuk dijangkiti semula. Apapun kita akan dapatkan lagi penerangan daripada doktor mungkin selepas ini dalam slot seterusnya. Apapun, terima kasih banyak-banyak.